Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukurillah. Kita dapat bertemu lagi bagi meneruskan tadabbur surah Al-Mulk berdasarkan kepada buku Kerajaan Allah. Ini tajuk buku tadabbur surah Al-Mulk, iaitulah Kerajaan Allah. Jadi tuan-tuan dan puan yang belum memiliki buku ini, bolehlah hubungi pihak admin untuk mendapatkannya. Boleh dibeli secara online, harganya RM35 sahaja. Mereka yang memiliki buku bolehlah buka di halaman 8. InsyaAllah kita akan mentadabbur. Ya. Masih lagi kita mentadabbur ayat 1 daripada surah Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita dalam kuliah yang lalu menyentuh tentang ciri-ciri ulul albab. Jadi apa kaitan ciri-ciri ulul albab ini? Ulul albab ini kaitannya ialah dengan golongan yang membaca. Jadi mereka ini bukan sekadar membaca ayat bertulis Al-Quran. Tetapi juga mereka membaca ayat-ayat yang tidak tertulis, iaitulah seluruh alam ciptaan ini. Ya. Itulah yang disebut yatafakkaruna. Mereka berzikir, mereka berfikir. Kemudian akhirnya ayat ni dalam ayat yang 191 juga daripada surah Ali Imran surah 3 tadi, kita akan menemukan bahawa golongan ulul albab ini setelah mereka membaca ayat-ayat Allah, mereka akan sampai di satu titik kesedaran. Maka apa yang kita dapat perhatikan, Al-Quran menyebut bahawa mereka ini berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Subhanaka faqina azaban nar. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini secara sia-sia. Maha suci engkau, maka jauhilah kami dari seksa azab neraka. Surah 3 ayat 191. Itulah hasilnya. Disebut dalam ayat ini dengan jelas bahawa orang kalau dia hatinya sentiasa ingat kepada Allah, kemudian dalam waktu yang sama dia sentiasa berfikir tentang ciptaan Allah, maka dia akan sampai ke satu titik kesedaran. Jadi kesedaran itu dizahirkan dengan doa. Itu yang disebut doa ni. Mana ulul albab ni berdoa kepada Allah, wahai Rabb kami, taklah engkau jadikan semua ini dengan sia-sia. Maknanya segala sesuatu yang Allah cipta ini, semuanya penuh dengan kemanfaatan untuk kita. Itulah hasil berfikir. Tapi kalau kita tak berfikir, nikmat yang datang depan mata kita pun kita tidak sedar, kita tidak syukuri. Berbeza kesannya. Tetapi orang yang berfikir segala sesuatu yang terjadi pada kita, ada dia punya manfaat, ada hikmahnya. Seperti mana hari ini kita dilanda COVID-19. Pada ulul albab ni mereka sentiasa sedar. Dia pun melihat inilah keagungan Allah. Ya? Kita lihat seluruh dunia hari ini dalam keadaan ketakutan, cemas. Kerana hanya makhluk yang kecil, yang tak dapat dilihat oleh mata pun. Bayangkan, di situlah kesedaran kita bahawa Allah menjadikan segala sesuatu itu, itu yang disebut dalam surah yang kita baca tadabbur sekarang ni, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat 1 dari surah Al-Mulk tadi.
bahawa Allah itu maha berkuasa atas setiap sesuatu. Ketika mana sampai waktunya Allah takdirkan, Allah nak turunkan satu wabak, apa yang kita boleh buat? Kita boleh berikhtiar. Kita kena ikhtiar. Tak boleh berdiam diri. Tetapi kita melihat, itulah kesannya. Kita melihat hari ini, dengan wabak yang sedemikian menjadikan seluruh dunia lumpuh aktiviti ekonomi, lumpuh aktiviti sosial. Bayangkan. Di situlah Allah nak tunjuk kekuasaan dia. Kerajaan siapa lebih besar sekarang ni? Kerajaan kita, kerajaan manusia atau kerajaan Allah? Bagi orang yang berfikir, dapatlah pelajaran di situ. Itu sebab kita ni disuruh menjadi ulul albab. Sebab ulul albab ni dia berfikir. Dia membaca ayat-ayat yang tak tertulis. Kemudian dia berfikir. Akhirnya, itulah titik kesedaran. Dia akan bertemu dengan titik kesedaran. Saat itulah baru kita merasa diri kita ni, siapa diri kita? Maka kita akan mengucapkan apa? La haula wa la quwata illa billah. Tak ada daya, tak ada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Itulah dipanggil kesedaran ubudiyah kita. Kesedaran kita sebagai hamba kepada Allah. Itulah yang dikehendaki. Bila sampai titik itu, barulah jelas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang juga merupakan Rabb kepada seluruh alam ini. Barulah meningkat iman kita. Ya, kerana kita dah mengenal Allah, dah mengenal Rabb tadi. Jadi, ulul albab itu merupakan pendekatan yang Allah ajar kita untuk kita lebih mengenal Allah. Sebab ulul albab ni akhirnya dia kembali kepada Allah. Maka dia mengucapkan apa? Subhanaka, maha suci engkau. Jauhilah kami dari azab neraka, faqina azabannar. Itulah doa ulul albab. Kemudian kita melihat lagi. Ulul albab ni berdoa. Ini doa yang Al-Quran ajar kita. Ya. Ayat 192 dari surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lil-zalimin min ansar. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau masukkan ke dalam neraka. Sesungguhnya sesiapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya engkau telah menghinakannya. Dan orang-orang yang zalim tidak akan beroleh seorang penolong pun. Jadi orang bila dia sampai ke satu kesedaran, kita sangat takut kepada azab neraka itu. Kenapa? Masya Allah. Azab neraka Allah ni sangat dahsyat. Tetapi kalau kita tak cukup, maknanya kita tak takut tentang azab neraka ni, mana situlah tahap iman kita. Maka ulul albab ni sangat takut kepada azab neraka. Sebab itu dia menyebut tentang neraka. Jadi dia menyebut bahawa siapa yang engkau masuk dalam neraka itu, itulah golongan yang engkau dah hinakan mereka. Kemudian sambung lagi dengan ayat 193 doa mereka. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendengar orang yang menyeru. Dan apakah seruan dia? Yang mana seruannya ialah kepada iman. Iaitulah berimanlah kamu semua kepada Rabb kamu. Maka kami pun beriman.
Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan kesilapan kami dan wafatkanlah kami bersama golongan abrar. Ini doa ulul albab. Satu doa yang sangat baik untuk kita amalkan. Tapi kena faham apa makna-makna doa ini, insya-Allah. Ketika kita berdoa menggunakan doa-doa ini, kita akan merasai nikmat doa tadi. Jadi ulul albab berdoa kepada Allah, mengakui bahawa mereka innana sami'na munadian, kami telah mendengar seruan daripada penyeru, itulah para nabi, para rasul, ya, para pendakwah. Mana kita dah dengar seruan itu, seruan yang mengajak yunadi lil iman, mengajak kepada keimanan. Apa seruan itu? An aminu bi rabbikum, berimanlah kamu semua kepada Rabb kamu. Maka kami pun beriman. Itulah pengakuan golongan ulul albab ini. Makna dia mengaku bahawa dia telah beriman. Ketika mana Rasul datang, ya, Nabi kita dah tak ada, tapi Nabi kita meninggalkan kepada kita Al-Quran dan Hadis. Maka kita pun beriman kepada Al-Quran dan Hadis, melaksanakan sungguh-sungguh perintah Al-Quran dan Hadis. Itu maknanya. Jadi ulul albab tu, ini standard dia. Kita kena faham. Standard dia, keimanan dia di level itu. Jadi nak menggambarkan kepada kita proses menyeru kepada iman ini terus berlaku. Ya, dimulakan dengan Nabi SAW kepada para sahabat. Kemudian para sahabat melakukan benda yang sama. Diikuti oleh tabi'in, tabi'in dan seterusnya hinggalah ke hari ini. Datanglah guru-guru, ya, orang alim untuk berdakwah mengajak kepada iman. Maka kita sebagai anak jadi ulul albab ni mesti ada respon yang positif. Itu yang disebut fa'amanna, maka kami beriman ya Tuhan kami. Ayat ini kita kena faham begitu. Kena semak diri kita ni. Ayat ni memanglah menceritakan tentang ulul albab, tapi kita nak melihat diri kita ini sama adakah ciri-ciri ini. Pertama kita kena semak diri kita tentang iman. Itulah sebab tuan-tuan dan puan, saya menghasilkan satu buku tajuknya Semaklah Iman. Kita kena semak iman kita. Jangan kita kata orang take for granted. Dia rasa yakin bahawa kita ni dah okey dah. Tak boleh. Kita kena sentiasa semak iman. Sebab iman itu sifatnya boleh naik, boleh turun. Yazid wa yanqus. Boleh meningkat, boleh merosot. Maka sebab itu kita kena sentiasa menyemak status iman. Itulah saya dah tulis siapkan satu manuskrip buku tajuknya Semaklah Iman. Semak status iman. Kita kena semak. Ini pelajaran daripada ayat ni. Ulul albab tu dia sentiasa semak diri dia. Dia kena sentiasa memberi respon yang positif kepada seruan dakwah. Itu kita kena ambil faham secara jelas. Dalam konteks kita hari ini, Nabi dah tak ada. Tapi penyeru-penyeru hari ini ialah para pendakwah. Guru-guru yang mengajar kita. Itulah seruan itu. Jadi kita kena memberi respon yang positif. Jadi ulul albab apa kata dia? Amanna, maka kami beriman ya Allah. Sanggupkah kita, dah sampaikah kita pada level itu? Sanggup berkata kepada Allah, ya Allah, kami telah beriman dengan segala seruan para penyeru. Yunadi ilal iman tadi. Jadi seruan itu satu, beriman kamu kepada Rabb kamu. Sebab itulah dalam isu ini kita kena faham. Sebab itulah Allah mencerita, kita kena kenal Allah sebagai Rabb dulu. Barulah iman kita nanti mantap. Jadi nak kenal Allah sebagai Rabb, lihatlah, fikirlah tentang ciptaan alam. Itulah maka ulul albab tu cirinya ialah berfikir. Dia boleh membaca ayat-ayat yang tidak tertulis. Ayat-ayat kauniyah yang ada di sekeliling kita ini. Itu dia konsep ulul albab. Maka tuan-tuan dan puan, pelajaran yang kita nak ambil daripada tadabbur kita pagi ini, ya, hari ini, itulah dianya. Kita kena semak. Mari kita semak diri kita. Tanya pada diri kita, di mana status iman aku? Semak balik. Sebab tu dalam buku
status iman, atau mereka yang telah dulu sebelum ini pernah mengikuti seminar kita. Kita pernah membuat seminar, tajuknya penjajaran diri. Di situ kita akan ada senarai semak. Senarai semak kita nak melihat ciri-ciri iman ni ada tak? Pertama apa? Kedua apa? Contoh di dalam surah Al-Baqarah ayat 3, ayat 4. Di situ Allah dah bagi dah 5 ciri iman. Pertama, beriman kepada yang gaib, mendirikan salat, berinfak dengan rezeki yang Allah kurniakan, beriman kepada kitab-kitab iaitu Al-Quran dan kitab-kitab yang lain. Yang kelimanya, yakin sungguh pada hari akhirat. Di situ pun dah ada 5 ciri iman. Semaklah tuan-tuan dan puan. Adakah semua itu? Kalau dah ada, alhamdulillah. Kalau rasa kurang, tak cukup, inilah waktu kita tingkatkan lagi dengan cara belajar. Kemudian dengan cara sentiasa bermuhasabah. Jadi kita belajar ni tuan-tuan dan puan daripada Al-Quran ini, kita sehingga ke level kita kena semak. Kena sentiasa muhasabah. Kenapa? Kerana kita nak beramal dengan Quran. Bukan sekadar kita nak dengar Al-Quran. Ya? Nak faham atau sekadar nak tahu, tidak. Tujuannya kita belajar, faham, tahu adalah untuk kita beramal. Kenapa beramal? Supaya kita nanti bila balik kepada Allah, kita selamat. Itulah makna Islam tu. Selamat sejahtera. Selagi kita tak faham, tak dapat beramal yang akan menjamin kita dapat kembali kepada Allah dalam keadaan selamat, maka belum sampailah matlamat kita memahami Al-Quran. Kerana itu, tuan-tuan dan puan, InsyaAllah saya akan buatkan sedikit nota. Sekadar itu dulu, insya-Allah kita akan bertemu pada kuliah yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.